Hakikatnya kedua-duanya adalah individu yang berbeza. Aku kira itu, geng, orangnya awalnya sama, geng, ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas ini. Ternyata orang yang berbeda, geng. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa membuang masa ya. Jadi, geng, ya, beberapa jam yang lalu itu ada salah satu kawan kita yang bernama Bang Muhammad Zek Hafiz ini ya. Dia kirimkan satu link video, geng, ya. 10 menit 33 saat fakta Malaysia paling rare. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Info rare, menarik dan penting nih, Cak. Tolong react please. Oke, insya Allah ya. Oke, dan video ini saya kutip dari channel Ajar, geng, ya. Nah, kebetulan sering saya ikuti video ini, tapi memang jarang saya reaction. Sudah saya subscribe juga, geng, ya. 10 menit 33 saat fakta Malaysia paling rare. Oke, kita akan lihat sama-sama seperti apa videonya. Sepertinya cukup menarik, geng, ya. Makanya sengaja saya memakai tanja ini dikarenakan memang di video ini membahas tentang fakta Malaysia, geng, ya. Oke, fakta yang rare ini. Oke, gimana? Handsome tak? Kalau guna tanja seperti ini mestinya bukan dipanggil Wak Lonjong lagi, geng, ya. Panggilnya Hang Lonjong ini. Oke, geng, seperti biasanya ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Rek, jangan lupa sholat dulu. So, langsung aja kita mulai, geng. Ini dia videonya, Rek, ya. Malaysia adalah negara yang sangat unik dan istimewa. Okey. Yang kata ni adalah saya rakyat Malaysia sendiri. Tapi apa masalahnya untuk kita bangga dengan negara sendiri, kan? Ya. Apatah lagi apabila ada banyak sebenarnya perkara menarik tentang negara yang makin dikorek makin mengujakan. Jadi berikut adalah fakta-fakta negara Malaysia yang paling rare. Okey. Diakui oleh kucing yang saya jumpa dekat kedai mamak. Dia yang kata rare. Merdeka, merdeka, merdeka. Ramai yang sangka laungan merdeka adalah sebanyak 3 kali. Tapi sebenarnya salah. Tunku Abdul Rahman melaungkan sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Nampaknya tiada penjelasan rasmi diberikan, tapi ada teori mengatakan 7 ini dikaitkan dengan elemen Islamik seperti Sab'a Samawat, iaitu 7 lapisan langit. Tapi saya ada teori 7 kali laungan merdeka ini adalah bersempena dengan 7 takbir pada solat hari raya. Cakap pasal Tunku Abdul Rahman, muka yang ada pada mata wang ringgit Malaysia adalah Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Walaupun namanya hampir sama dengan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia yang pertama, hakikatnya kedua-duanya adalah individu yang berbeza. Aku kira itu, geng, orangnya awalnya sama, geng, ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas ini. Ternyata orang yang berbeda, geng. Ramai yang berkomentar saat itu, ya itu beda orang, Cak. Ternyata betul lah, geng, ya. Oke. Memang buat bingung benda ni waktu belajar sejarah di sekolah. Mata wang Malaysia adalah ringgit. Tapi ringgit tu apa? Kalau kita tengok kamus Dewan, ringgit bermaksud bergerigi. Apa kena mengena dengan duit kita? Sejak bila duit kita bergerigi? Rupanya mata wang terawal yang beredar di rantau tanah Melayu adalah mata wang rial Sepanyol. Bentuknya sama macam batu yang bergerigi. Jadi orang mula panggil duit itu dengan panggilan ringgit. Lama-lama melekatlah nama ringgit itu sebagai perkataan yang merujuk kepada mata wang. Walaupun duit kita sekarang dah tak bergerigi. Lepas tu kita guna kod QR kan yang bergerigi. Jadi masih betul lah kod nama ringgit. Ada banyak nama ringgit yang orang Melayu beri kepada mata wang asing dulu. Ringgit tongkat untuk dolar British dipanggil begitu sebab Britania, ikon British, dia pegang tongkat dekat duit tu. Ringgit tengkorak dinamakan pada mata wang Belanda sebab orang dekat duit tu dia separuh botak. Alhamdulillah.
ni. Dulu Ya. kita pernah ada not duit RM500 dengan RM1,000, Oh. tetapi diberhentikan pada tahun 1999. Oh. Antara puncanya adalah orang banyak buat cuci duit. Cakap pasal jenayah melibatkan duit, antara kes rompakan terbesar dalam sejarah negara adalah rompakan Merdeka 1994. Wow. Jenayah yang paling bijak dan Ini terancam pernah saya bahas nih. dilakukan oleh geng Mama. Geng Mama ini. Tak boleh canggih lagi ke? Yang merompak kargo lapangan terbang Subang dan mencuri 12 juta ringgit dalam 20 minit. Sebenarnya mereka merompak tanpa guna senjata, dan yang lagi menarik adalah tak ada seorang pun yang dipenjarakan. Wih, ini macam film Money Heist ini, geng ya. Iya kan? Money Heist ini ya, tapi ini versi Malaysia ini, geng. Macam mana tu? Penjara Hukuman penjara terpanjang dalam sejarah Malaysia adalah selama 30 tahun 11 bulan dan 9 hari kepada penjenayah yang melakukan rompakan bersenjata berkali-kali. Tapi mereka kemudian diberi pengampunan oleh Sultan Kedah dan mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik dengan saki-baki usia yang ada. Jangan buat jenayah tahu adik-adik. Kesultanan Kedah adalah kesultanan tertua di semenanjung Tanah Melayu dan masih kekal berdaulat memerintah sehingga kini. Wih, kejap. Kesultanan paling tertua di semenanjung Melayu itu adalah Kedah, geng ya, bukan Perak ya. Karena setahu saya ketika semasa meriksa bendera-bendera yang ada di negeri Malaysia, geng ya, awalnya seperti apa sampailah hari ini, itu yang paling tua antara Kerajaan Perak dan juga Kelantan. Ini aku baru tahu yang betul yang mana nih, geng? Kedah, Perak atau Kelantan nih, geng? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, kita lanjut lagi nih, geng ya. Sama-sama belajar lah ya. Antara institusi monarki yang tertua di dunia yang masih memerintah. Kedah menempatkan tamadun yang paling tua di Asia Tenggara. Jauh lebih tua daripada monumen Borobudur dan Angkor Wat. Ini berdasarkan penemuan aktiviti industri mengeksport besi seawal tahun 788 sebelum Masihi lagi di Sungai Batu. Penemuan ini sangat mengejutkan kerana pengeksportan besi memerlukan infrastruktur dan teknologi yang tinggi. Maka ini menunjukkan sejarah tamadun Kedah adalah lebih maju dari yang disangka. Bagaimanapun lebih banyak kajian perlu dilakukan untuk mengembangkan rahsia sejarah ini. Oke. Cakap pasal besi, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan kedua tertinggi Kedua. di dunia, Merdeka 118 dibina menggunakan besi yang sangat banyak, mencapai 6,000 tan. Wow. Tan adalah nama keluarga yang paling banyak digunakan di Malaysia. Oh ya? Tapi itu kerana masyarakat Melayu tiada nama keluarga, tiada family name. Nama yang paling popular di Malaysia adalah Fatimah, diikuti oleh Ismail, Ahmad dan Zainab. Wih, ini aku baru tahu nih. Ini fakta menarik ya. Ternyata ini nama yang populer. Fatimah, Ismail, Ahmad, Zainab ya. Fatimah ini bagus ini, geng ya. Putri dari Rasulullah nih. Oke. Baru tahu nih aku, geng. Nama yang paling panjang pula adalah Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzandra binti Muhammad Sufyan. Woi. Harap dia bawa cop nama setiap kali masuk Dewan Peperiksaan. Serius, geng. Ini yang paling Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzandra binti Muhammad Sufyan. Ini dari gelar bangsawan atau ada silsilah keluarga kerajaan mungkin, geng? Boleh komen di ruang komentar ya, karena kurang familiar nama ini, geng ya. Wah, panjang betul namanya ya. Kalau dipanggil Ermeli dia pasti akan menoleh ya kan. Dipanggil Amara dia pasti juga akan menoleh. Dipanggil Aulia pun juga pasti menoleh. Oh, ada Bidadari, wah dia pasti juga akan menoleh, geng. Karena nama-namanya ini panjang betul ini ya. Oke. Harap dia bawa cop nama setiap kali masuk Dewan Peperiksaan. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM diperkenalkan pada tahun 1978. Kita mungkin anggap bahawa pelajar-pelajar Malaysia sebelum itu hidup dalam kebahagiaan.
Yelah, tak ada SPM kan? Tetapi sistem pelajaran sebelum SPM adalah menggunakan sistem kolonial yang banyak masalah, seperti tidak meraihkan budaya setempat dan jurang pendidikan yang sangat besar kerana pelajar diajar dalam bahasa Inggeris. Sultan pertama yang ada PhD di Malaysia adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Negeri Perak yang ke-35. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang politik, ekonomi dan kerajaan dari Universiti Harvard di US. Perak Man yang ditemui pada tahun 1991 adalah tengkorak manusia tertua dengan usia sekitar 11,000 tahun dan merupakan satu-satunya tengkorak manusia lengkap yang ditemui di Semenanjung. Ada banyak teori tentang asal-usul nama Perak. Ada yang kata datang dari bendahara Tun Perak dari Melaka, ada yang kata kilatan ikan di dalam air, dan ada yang kata datang dari warna biji timah. Berbicara tentang Perak, geng, dekat Indonesia pun ada ya. Ada dermaga untuk kapal, untuk perahu ya, besar sekali namanya Tanjung Perak. Nah ini ya, ada lagunya juga, geng. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Itu ada lagunya, geng ya. Karena kan kita bicara tentang Perak tadi kan. Oke, Lex, kita lanjut lagi, geng ya. Ramai anggap bahawa nama Malaysia dicipta pada tahun penubuhannya, iaitu pada tahun 1963. Bukan ya? Tapi sebenarnya nama itu dah lama wujud sebelumnya. Benda yang dilakar pada tahun 1835 oleh Thomas Bradford ini sudah pun mengandungi nama Malaysia. Pengajar Perancis bernama Jules Dumont pada tahun 1831 menggabungkan nama Malays merujuk kepada orang Melayu dan Nesi pulau menjadi Malaysia Nesi yang kemudian menjadi Malaysia dan kemudian digunakan nama ini sebagai konsep geografi. Sampai sekarang ya. Ada bentuk jagung, bentuk geografi Semenanjung Malaysia juga disamakan dengan appendix, kantung tisu yang terletak di bahagian kolon, di bahagian bawah abdomen. Ini apa ini? Oke. Sama, tapi kalau appendix tu sakit, dia kena buang. Lama cakap pasal sakit, ada satu penyakit berjangkit menakutkan yang berasal dari Malaysia bernama virus Nipah. Apa ini? Pada tahun 1999, penyakit berjangkit ini meletus di ladang khinzir dan menjangkiti manusia. Ini sangat menakutkan kerana lebih 40% manusia yang dijangkiti mati. Cakap pasal khinzir, binatang yang special tu, binatang ternakan ruminan dengan jumlah yang paling banyak di Malaysia sebenarnya adalah dia. Binatang bulat ketot tu yang paling banyak, jauh mengatasi jumlah kerbau, lembu dan kambing. Binatang yang paling sedikit pula adalah binatang-binatang yang amat-amat berada di ambang kepupusan. Badak Sumatera yang cuma tinggal 30 ekor dan harimau Malaya yang cuma tinggal kurang dari 100 ekor harimau Malaya. Waduh, ini tuh kan skuad bola sepak, geng. Harimau Malaya adalah nama gelaran bagi pasukan bola sepak Malaysia. Baru saya cakap. Tapi kalau harimau Malaya yang sebenar, yang binatang tu dah pupus, mesti awkward kan kalau pasukan Malaysia duk guna lagi nama Harimau Malaya. Waduh. Iya juga ya. Kalau pupus pakai nama apa, geng? Iya kan? Waduh. Jadi jangan sampai pupus ini ya. Harimau Malaya itu ya. Aduh. Masa di Malaysia pernah diubah 8 kali. Peliknya tukar masa. Macam mana nak tukar masa kan? Okey, sebenarnya bukanlah tukar masa yang metafizik tu, tapi sebenarnya adalah menukar zon masa. Pada ketika penjajahan Jepun, Malaysia malah pernah ikut masa Tokyo. Senang tentera Jepun nak tahu masa nak tengok anime kot. Kontraktor setiap sekolah Malaysia sengaja memilih perkuburan Jepun sebagai tapak sekolah. Jangan merepek apa ni? Siapa yang letak dalam senarai? Malaysia pernah mengalami insiden yang sangat menakutkan pada tahun 1971 apabila kes rasukan beramai-ramai di sekolah-sekolah melonjak naik dengan mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Sampai orang kementerian pun kena turun tengok pelajar dirasuk. Okey, fakta ni betul lah. Okey lah, banding dengan yang tadi dah sesuai ke masuk senarai? Selain daripada mangsa rasuk lah, tak habis lagi macam ni. Selain daripada mangsa rasuk hampir eksklusif terdiri daripada perempuan-perempuan Melayu sahaja, rupanya hantu-hantu dalam tradisi Melayu juga banyak berkisar tentang perempuan dan melahirkan anak. Pontianak adalah hantu perempuan yang mati selepas melahirkan anak. Ada hantu perempuan yang suka tangkap anak kecil untuk bermain. Orang Melayu memang takut dengan mak-mak tu. Tapi tak juga, sebab orang Melayu banyak je gunakan perkataan ibu yang dikaitkan dengan negara mereka. Contoh ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi. Ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi, ibu kota, ya kan? Gak ada bapak negeri, bapak negara, bapak pertiwi, gak ada, geng. Yang ada itu ya ini, ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi, ibu kota, bapak kota, gak ada, geng. Kita sebagai lelaki merasa terdiskriminasikan, geng. Maka kita kena hormat ibu biologi kita. Ibu pertiwi pun kita kena hormat juga. Jadi itulah dia sedikit sebanyak fakta-fakta Malaysia yang paling rare menurut kucing yang aku jumpa dekat kedai Mama. Harap-harap banyaklah maklumat baru yang korang belajar. Dan kalau langsung tak ada yang baru, semua pernah dengar tak rare langsung kena scam, sorry lah. Mungkin korang boleh tuliskan fakta-fakta yang menarik tentang negara Malaysia yang orang tak tahu di bahagian komen. Ya. Video yang cukup menarik dari channel Ajar, geng, ya. 10 menit 33 saat fakta Malaysia yang paling rare, geng, ya. Luar biasa. Jadi banyak sekali yang dibahas di sini, ya. Dari mulai ibu pertiwi tadi kan, perakmen, ya, rasuah, perampokan, ya, hanya masa 20 menit, ya. Itu ya luar biasa. Lalu badak Sumatera, ya. Dan aku juga baru tahu, ya, ternyata Kedah itu merupakan kerajaan yang paling tertua, geng, ya. Tapi tak pastilah, kawan-kawan yang paham daripada saya boleh komen di ruang komentar, ya. Apakah Perak atau Kedah atau Kelantan? Kalau Perak Kelantan ini hampir-hampir sama lah, geng, ya. Nah, ini aku baru tahu nih fakta ini, ya, dari Kedah. Yang betul yang mana nih, geng? Kedah atau Perak nih? Boleh komen, geng, ya. Iya, geng, gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, ya. Seperti abang tadi, ya, kirim link videonya di Instagram, geng, ya. Nah, di sini. Dan akhirnya saya ulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, re. And merdeka, merdeka, merdeka. Mantap.